مين قال العالم في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العالم في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أوروبا العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. Dari segi bahasa, riba itu bermaksud subur. Tapi kenapa Allah Ta'ala haramkan? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 15 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-19 musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah untuk kita teman berteman baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra' dari bunga ke bunga. So jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimahumullah, untuk makra' yang kita nak baca hari ini, bagi kita meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessings, ayat yang kita nak baca adalah bermula daripada ayat yang ke-272. Ayat berapa guys? Ayat 272 dari Suratul Baqarah, muka surat 46. Tolong tuliskan di ruangan komen tuan-tuan dan puan, muka surat 46 dari Suratul Baqarah ayat 272. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak meraih keberkatan pagi ni, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-19 musim yang keempat secara live dari lokasi yang dirahsiakan. Next location. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey, untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri bersempena dengan tagline kita Daily Quran Season 4 ni, tuan-tuan dan puan. Apa tagline kita? Cuba ulang sekali lagi. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Maksudnya apa? Kita tak nak baca terjemahan, lepas tu faham sendiri, tuan-tuan dan puan. So hari ni topik perbincangan kita ialah berkenaan dengan hukum riba. Masya Allah, tabarakallah. So ada sentuh bab fiqh sikit hari ni, tuan-tuan dan puan. Hari ni kita bincang bab fiqh sikit, tuan-tuan dan puan, tentang riba. Okey, kita akan belajar. Riba ni maksud dia subur dari segi bahasa. Sebab itu, kalau kita faham dengan akal sendiri, bahaya juga, tuan-tuan dan puan. Dah reti dah cakap bahasa Arab. Tapi sebab tak faham riba ini, sebenarnya Allah Ta'ala memang tak suka. Sebab dia faham hanya dari segi bahasa saja. Sebab itu kita kena belajar dengan berguru. Kena belajar fiqh pula untuk nak faham ayat ni, tuan-tuan dan puan. So selesai daripada kita baca satu makra', kita baca Quran satu makra', nak raih keberkatan pagi. Okey, lepas tu baru kita belajar bab riba. Boleh ke? Boleh. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, tapi sebelum tu, boleh tak bantu saya tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda. Lepas tu tekan right post. Lepas tu tekan post. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, saya baru tahu, right post tu dia kata tulis siaran. Tulis siaran. Tekan button kongsi di sebelah bawah kiri skrin anda. Tekan button kongsi. Lepas tu dia keluar tulis siaran. Tekan tulis siaran tu. Lepas tu tekan siarkan. Tu dia punya bahasa Melayu dia. Saya pun tak pernah tahu dia punya bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris, share, right post, lepas tu post. Boleh, tuan-tuan dan puan. Okey, supaya apa? Supaya video kita ini tersebar ke seluruh alam. Tapi tersebar ke seluruh alam tu untuk ruang lingkup kawan Facebook anda lah. Yang bukan kawan Facebook, dia takkan tahu apa yang kita tekan button share tu. Faham ke? Faham? Alright? Okey, tuan-tuan dan puan, bagi kita rasa lebih ceria, seronok, semangat, teruja-ruja, boleh tak kita spotting sikit, tuan-tuan dan puan, belanja love di ruangan komen bersempena dengan hari ini hari Khamis. Love berwarna hijau banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Baca Quran mesti kena seronok. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Follow saya punya rentak saya MSTLDS untuk tingkatkan kualiti bacaan Quran kita. Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. 6 rukun Daily Quran, tuan-tuan dan puan. MSTLDS. Duta-duta Daily Quran, tolong bantu kawan-kawan kita tuliskan di ruangan komen. Mungkin kawan kita yang first timer terpinga-pinga apa benda MSTLDS ni. Sebab tak pernah follow Daily Quran season-season sebelum ni. So bagi tahulah kawan-kawan kita, tuan-tuan dan puan. Okey, raikan kawan-kawan kita yang first timer. Boleh? Ahlan wa sahlan first timer. Alright, semoga istiqamah kita baca Quran setiap pagi. Experience the dawn blessings. Meraih keberkatan pagi. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat yang ke-272 guys. Okey, boleh tuan-tuan dan puan ayat 272 dari suratul Baqarah, muka surat 46. Tolong tuliskan di ruang komen. Hashtag Daily Quran episod yang ke-19 musim yang keempat dimulai dengan ayat 272 dari surah Al-Baqarah muka surat 46 sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Teruskan. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Teruskan. الذين ينفقون أموالا. Sekali lagi salah. Okey, 1 2 3. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surat sebelah tuan-tuan dan puan, surat 47 sekarang. Okey. Tolong tuliskan di ruangan komen muka surat 47 supaya kawan-kawan kita yang baru join tak terpinga-pinga ayat berapa kita sedang baca. Saya pula lupa nak tukar ayat kat sini. Buat kerja seorang, biasalah tuan-tuan dan puan. Biasanya dalam studio ramai-ramai kawan-kawan kita, ramai tim saya yang bantu kita. Kali ni saya kena buat seorang. Okey, allazina yakuluna riba. Ready? Sama-sama. 1 2 3. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Kita berhentilah dekat riba tu tuan-tuan dan puan. Kita ulang sekali lagi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Baik, tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan bagi anda, contohnya kalau ada dalam kalangan kita guru-guru Quran yang sedang bersama-sama dengan kita, tolong tengok ayat yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Di sini sin ada sabdu. Tuan-tuan dan puan. Okey, perkataan al-massi. Okey, perkataan al-massi ada sabdu dengan tak ada sabdu berbeza makna dia. Okey, so tolong pastikan ketika baca Quran kekalkan sabdu itu dengan cara apa? Dengan cara melamakan bunyi sin. Minal mas. Dia tak boleh baca minal mas. Macam tu je. Dia tak boleh. Dia kena lamakan bunyi sin. Minal mas. Okey, lamakan. 2 harakat tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sin bersabdu. Alright? Kalau kita bunyikan sekejap, bermakna sin itu tak ada sabdu. Kalau sin tak ada sabdu, maksud berbeza. Alright? Okey, teruskan dengan yamhaqullah. Okey? Ayat 276. Sama-sama. Ready? 1 2 3. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, bagusnya kita ambil daripada lahum ajruhum. 1 2 3. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Teruskan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Teruskan, tuan-tuan dan puan. Okey, kita masuk ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Okey, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat terakhir untuk kita baca Maqra' hari ini, tuan-tuan dan puan. Ayat terakhir tapi panjang. Okey, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Cerita pasal hutang. Ayat ni cerita pasal hutang ni. Okey, mari kita baca sama-sama. Penuh semangat, follow MSTLDS, tuan-tuan dan puan. Mulut, suara. Follow mulut saya, suara saya, tempo kelajuan saya, lagu saya, dialek saya dan juga style saya. Baru anda akan improve bacaan Quran anda. Ready? 1, 2, 3. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Kita berhenti dekat wa yu'allimukumullah. Ambil wattaqullah 1 2 3. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan. Kita belum habis. Kita dah habis baca Maqra' hari ni, tapi kita belum habis kelas tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar tentang riba. Ambil tahu sikit tuan-tuan dan puan, riba tu maksud dia subur. Tetapi kenapa Allah Ta'ala haramkan? Kita akan rujuk ayat yang ke-275 dan juga 276 untuk level 1 hari ini. Jangan ke mana-mana, sediakan buku nota. Saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana anda masih stay tune, setia bersama-sama dengan saya menonton hashtag Daily Quran episod yang berapa? Episod yang ke-19 musim yang keempat secara live. Alhamdulillah, ataupun secara rakaman. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Syabas dan tahniah kepada anda yang memang istiqamah tonton setiap hari. Tuan-tuan dan puan, hari ini topik kita adalah berkenaan dengan bab riba. Kita belajar fiqh sikit hari ini tuan-tuan dan puan. Ayat 275. Cuba tengok tuan-tuan dan puan, muka surat 47. Tolong tuliskan di ruang komen kawan-kawan supaya kawan-kawan kita yang mungkin baru join, okey. 270 ayat 275 cerita pasal riba. Riba ni tuan-tuan dan puan, dari segi bahasa maksud dia subur, tuan-tuan dan puan. Okey? Dari segi bahasa maksud dia subur. Ataupun dari segi bahasa maksud dia bertambah. Tu maksud riba. Okey? Dalam ayat 275 Allah Taala guna perkataan riba. Dalam ayat 276 pun Allah Ta'ala guna perkataan riba. Tetapi kedua-dua perkataan ni, perkataan yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Mari kita tengok terjemahan dia. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, iaitu orang yang mengambil riba, okey, duit ataupun harta ataupun makanan, tuan-tuan dan puan, yang dia guna untuk dia makan ataupun yang untuk dia guna. Tuan-tuan dan puan, la yaqumun, tidak akan berdiri, tidak akan bangkit pada hari kiamat nanti daripada kuburnya, illa, tidak akan bangkit melainkan kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Seperti dia tidak akan bangkit melainkan dia bangkit dalam keadaan berdiri yang terhuyung-hayang seumpama dia kena kerasukan syaitan. Daripada penyakit gila. So ada banyak khilaf di sini, ayat di sini tuan-tuan dan puan. Orang yang mengamalkan riba di dunia akan dibangkitkan dalam keadaan gila ataupun bangun berjalan terhuyung-hayang macam orang gila. Yang ni ada khilaf dalam kalangan ulama. Tapi nak ceritanya bangun dalam keadaan yang negatif lah. Bangkit pada hari kiamat dalam keadaan yang negatif. Itu dia punya point nak cerita dalam ayat ni. Okey, khilaf bangkit dalam keadaan gila ke ataupun bangun berdiri dalam keadaan gila ke, yang tu khilaf para ulama. Okey, baik tuan-tuan dan puan.
Okey, dalam tafsir Al-Jalalain dia kata penyakit gila. Dia jadi ada penyakit gila, tuan-tuan dan puan. Alright. Okey. Dzalika. Kenapa jadi bangkit dalam keadaan macam orang gila macam tu? Tu huyung hayang bangun berdiri bangkit daripada kubur pada hari kiamat tu, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu, kerana dengan sebab mereka mengatakan pada di dunia dulu, qalu innamal bai'u, sesungguhnya perniagaan itu ataupun bisnes itu, bai'u mithlur riba, sama je dengan riba. Maksudnya apa? Riba tu dianggap bisnes juga. Dianggap keperluan. Tuan-tuan dan puan, riba itu contoh okey, riba ini dari segi syaraknya apa maksud dia, tuan-tuan dan puan? Dari segi syarak ialah akad bagi sesuatu pertukaran barang-barang yang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak. Tidak diketahui persamaannya. Dia gini, tuan-tuan dan puan. Jual beli ni sebenarnya maksud dia adalah tukar. Okey, pernah dengar tak sistem barter? Sebelum ada kita beli, istilah beli ni, tuan-tuan dan puan, sistem barter kan, tukar barang. Okey, barang ni tukar dengan barang ni. Itulah sebenarnya asal perkataan al-bai'. Al-bai' maksud dia jual beli. Bai' tu dari segi bahasa maksud dia tukar. Okey, kita nak beli barang kan? Kita nak beli barang. Okey, kita nak beli barang, kita bagi duit, tukar dengan barang. Itu asal perkataan bai'. Okey, so ribanya adalah dari segi syarak, dari segi fiqahnya, maksudnya tuan-tuan dan puan, riba ni kita tukar barang tu, barang ni dengan harga ni tidak diketahui persamaannya. Maksudnya tak samalah. Tak sama nilai, tuan-tuan dan puan. Okey, tak sama nilai. Yang pasti nilai dia kurang. Nilai dia kurang tetapi harga dia lebih. Maksudnya ketika akad itu dijalankan, ketika akad itu dijual beli, tidak diketahui persamaannya dengan menggunakan kedua-dua pertukaran itu atau salah satu dari keduanya. Sama ada salah satu daripada kedua-duanya itu kurang ataupun salah satu daripada kedua-duanya lebih ataupun kedua-duanya kurang. Okey, itu maksud riba dari segi syarak. Tuan-tuan dan puan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli, pertukaran, wa harrama riba, dan mengharamkan lebihan-lebihan yang negatif tadi. Yang negatif tadi, yang dari segi syarak tadi. Alright? Faman ja'ahu mau'izatun, barang siapa yang didatangkan peringatan kepadanya. Sebelum ni dia tak tahu riba tu haram. Tiba-tiba dia baca ayat ni ataupun dia tonton dalam Quran hari ni, rupa-rupanya yang lebih-lebih tu rupa-rupanya haram. Masya-Allah, tabarakallah. Mir rabbihi, peringatan daripada Tuhannya. Fantaha, kemudian dia tinggalkan riba. Barang siapa dia dengar ayat ni, dia terima peringatan daripada Allah SWT dan juga ulama-ulama ajar dia bahawa riba tu haram, lepas tu dia tinggalkan riba, falahu ma salafa. Tuan-tuan dan puan, amalan riba yang dia amalkan sebelum ni, harta-harta riba yang dia telah ambil sebelum ini, Allah Ta'ala kita panggil apa? Kita panggil apa? Salaf, falahu ma salaf, dipanggil menjadi miliknya. Salafah tu jadi milik dia. So maksudnya dibenarkanlah, tuan-tuan dan puan. Wa amruhu ilallah, dan urusan kehalalan ataupun keharusan itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kerja. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Maksudnya kalau yang sebelum-sebelum ni macam mana, Ustaz? Yang sebelum-sebelum ni ulama kata semayang taubat. Okey, contoh dulu sistem perbankan Islam tak ada. Okey, sistem perbankan Islam di zaman dulu tak ada. Tetapi setiap orang nak beli kereta, nak beli rumah, tuan-tuan dan puan. So ada interest, tuan-tuan dan puan. Akad jual beli lain, interest lain. Okey, yang ni haram, tuan-tuan dan puan. Interest adalah riba. Alright. Zaman sekarang ada interest tak perbankan Islam? Interest masih ada, tetapi dikira dalam akad. So maksudnya kita bukan jual beli harga kereta. Kita jual beli selepas daripada bank beli kereta tu dengan kedai kereta. Kita beli kereta dengan bank pada harga yang bank telah ambil untung. Istilah dia ambil untung.
Dia masih panggil interest, tetapi interest tu termasuk dalam harga yang kita akad. Maka dibenarkan. Dia jadi halal kat situ. Itu beza perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Tuan-tuan dan puan. Okey. Dia bukan tak ada interest. Interest tetap ada. Cuma kita dah tak panggil interest dah. Tuan-tuan dan puan. Kita panggil harga macam tu. Memang harga kita setuju macam tu. Kalau tidak, macam mana orang nak tolong belikan kita, kita nak bayar hutang kepada bank tu? Faham tak? Macam mana kita nak permudahkan urusan kita nak beli kereta tu? Tak mampu juga nak beli kereta harga 200,000, 300,000 kan? Kalau orang yang syadid, orang yang takwa dia tinggi, dia kata, kalau tak mampu beli, tak payah beli ya. Beli kereta yang setakat kemampuan je lah. Tu orang takwa tinggi. Sebab dia tak nak terlibat dengan unsur-unsur syubhat. Cuma dalam fiqh dia ada ulama-ulama tolong supaya nak cari jalan jadi halal, supaya ada helah fiqh dia panggil. Tak bagus untuk orang awam, tetapi kita orang awam follow lah. Supaya apa? Supaya urusan harian jadi mudah. Sebab ada banyak sebab lah. Yang tu kita serahkan kepada mufti lah, tuan-tuan dan puan. Kita serahkan kepada orang yang alim tentang fiqh. Cuba nak cerita di sini, tuan-tuan dan puan. Apa yang amalan kita sebelum ni, yang kita dah beli kereta, rumah dan sebelum ni dah terlibat dengan interest riba, tak menggunakan sistem perbankan Islam, itu kita serah kepada Allah. Yang penting, ulama kata, semayang taubat. Yang dah lepas tu, sudahlah semayang taubat. Yang penting, berhenti mengamalkan riba. Kalau masih ada hutang dengan bank yang mengamalkan sistem riba, pergi jumpa bank. Setiap bank hari ni, semua dah ada perbankan Islam. Ubah daripada perbankan konvensional, ubah kepada perbankan Islam. Okey, buat akad semula. Okey, untuk mengelak jalan keluar daripada sentiasa bergelumang dengan dosa. Tuan-tuan dan puan. Wa man 'ada, siapa yang dah tahu dah riba tu haram, okey, tetapi dia buat juga, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah ahli neraka. Wahum fiha khalidun, mereka selama-lamanya berada di dalam neraka. Yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala menghapuskan, menghancurkan, mencabut keberkatan, menghilangkan orang yang mengamalkan riba. Harta kita tu dia akan kikis. Ayah saya selalu sebut, bapa saya selalu sebut, orang yang ambil lebih walaupun 10 sen, tuan-tuan. Ayah saya selalu pesan, sejak saya masuk sekolah asrama tingkatan 1, tuan-tuan dan puan, kan ada public phone. Dulu public phone kan guna coin kan, tuan-tuan dan puan. Guna coin. Walaupun kita pergi di public phone, kita dah bawa coin kita, tiba-tiba ada coin orang yang tertinggal dalam ruang baki balance duit coin tu. Ada 10 sen dalam tu. Kita pun, 10 sen ni orang tinggal ni, dia halal lah tu. Konon-kononnya dia halal lah tu. Baba saya pesan, jangan ambil. Okey, selalunya apa? Ada 10 sen kat situ, dia pun masukkan 10 sen, dia pun bergayut. Okey, telefon mak dia ke, mak wah dia ke, tuan-tuan sekolah asrama kan? Masya-Allah, tabarakallah. So nak ceritanya apa? Ayah saya larang, baba saya larang, jangan ambil duit orang lebih walau 10 sen pun, walaupun kita bajet orang tu memang dah halal dah. Kita mana tahu? Kita mana tahu orang tu dah halal ke belum? Sebab tu dalam perniagaan mesti kena ada akad. Bila ada akad tu baru jelas kita tahu berapa harga dia, redha ke tak redha dengan harga tu, dengan pertukaran tu. Okey? Faham ke faham? Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Okey. Nak cerita apa? Wa yurbis sadaqat. Okey, yamhaqullahu riba. Allah Taala mencabut keberkatan orang yang mengamalkan riba. Allah Taala akan kikis. Baba saya kata, kikis. Kita ambil duit orang walau 10 sen pun, Allah Ta'ala kikis harta kita yang lainnya. Okey, harta yang memang berlaku dalam hidup ayah saya, dalam hidup saya sendiri. Saya perasan, kalau macam contohnya, kereta rosak, lepas tu duit hilang, lepas tu anak sakit, lepas tu kucing sakit pula, tuan-tuan dan puan. Perhati, tengok tuan-tuan dan puan. Ada bahagian harta orang yang mana kita ada termakan. Muhasabah balik, semayang taubat, sedekah, insya-Allah dia kembali kepada natural. Okey, saya bukan tak pernah berlaku dalam hidup saya. Kita tak perasan kadang-kadang kita ambil harta orang, tuan-tuan dan puan. Kita tak perasan, kadang-kadang terambil. Okey, yang sengaja tu memang haram lah, tetapi kesan dia tetap ada. Allah Taala kikis harta kita.
kereta rosak lah, aksiden lah, kena saman lah, tuan-tuan dan puan. Cuba cek segera dengan amalan kita. Ada tak kita termakan harta orang? Lagi-lagi kalau harta anak yatim. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Hati-hati dalam perniagaan, dalam jual beli ni, hati-hati. Jangan terlebih makan hak orang, lebihkan beri kepada orang. Lebihkan beri kepada orang. Tuliskan di ruang komen, lebihkan beri kepada orang. Alright, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sentiasa hidup bergelumang di dalam dosa. So jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita daripada orang-orang yang mengamalkan riba. Okey, yang dah berlaku tu semayang taubat dan hentikan perbuatan riba, pergi jumpa bank, ubah daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Terima kasih kerana menonton. Kita sudah berada penghujung rancangan. Esok seperti biasa temu janji kita jam 7.27 pagi. Kita masuk level 2 pula esok. Kita belajar bab Nahwu dan Saraf sikit esok. Lepas tu level 3 kita cerita lebih dalam lagi ayat ni. Boleh ke? Boleh tuan-tuan dan puan. Salam sayang dari saya Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, satu hari, satu maqra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.